Oke, selamat malam tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian. Ada orang tanya saya, kau promote perfume ini, kau pernah kau pakai perfume yang lain? Ala makcik. Ini banyak perfume saya. Saya tunjuk satu satu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini mahal. Ini mahal. Hampir 1.000 harga dia. Ini pun mahal. Kecil-kecil cili padi. Lepas tu ada lagi. Ini lagi. Banyak lagi. Tapi dalam banyak-banyak tu, ini paling wangi. Ini paling wangi ya. Ini paling wangi. Nafas Kudus Oud. Kenapa saya promote benda ni? Sebab dia murah. Tapi kualiti dia, kualiti kayangan keluaran dari Abu Dhabi. Ini keluaran Abu Dhabi. Orang-orang kayangan di Abu Dhabi beli ini dengan harga kayangan di Abu Dhabi. Tapi bila dia datang Malaysia, harga dia diturunkan. Okey, saya buka sikit lah. Okey, ini dia punya muka dalam dia. Muka dalam dia. Muka dalam dia. Memang nampak eksklusif betul tau. Boleh cabut ni. Memang. Lepas tu bila sembur, saya selalu sembur 1, 2, 3, 4. Cukup. 4 semburan tu, ya ampun, aduh wanginya. Sangat wangi. Satu bilik ni. Bilik saya satu bilik wangi. Wangi betul. Okey. So kenapa saya produk ni saya pilih? Sebab dia murah tapi cukup lama. Boleh bertahan berapa lama? Selagi anda tak cuci baju, selagi itu dia melekat dekat baju kamu. Tidak percaya, cuba beli. Kalau saya tipu, tak payah beli lagi. Anda boleh hentam saya, komen saya. Tapi saya memang klaim benda ni sangat-sangat wangi. Ya, benda ni sangat-sangat wangi, bertahan lama. Ini satu produk ni. Ini memang produk anda kenal. Kalau saya tunjuk dia punya jenama ni memang anda kenal. Ini sangat wangi, bertahan lama. Masalah dia mahal. Masalah dia mahal, bukan semua orang beli. Masalah dia mahal, bukan semua orang mampu beli. Sebab tu saya tidak promote benda ni. Walaupun memang tidak dinafikan benda ni lebih tahan lama daripada ni. Tapi yang ini harga dia hampir RM1.000. Hampir RM1.000 ya. Saya beritahu hampir RM1.000. Benda ni tidak sampai pun RM100. Kualiti dia hampir sama dengan yang RM1.000. Jadi cepat-cepat. Kerana sekarang ada promosi. Dulu saya pernah jalan di kedai, harga dia hampir RM200. Tapi sekarang ni ada promosi, tekan ini beg kuning, tekan beg kuning cepat-cepat. Tekan beg kuning cepat-cepat kerana promosi sekarang harga dia tidak sampai RM100 pun. Tidak sampai RM100 pun. Memang padu. Okey, so ini saya punya pilihan. Bila mana saya jumpa dengan datuk, datin sebagainya, memang ini pilihan saya. Okey, so tekan beg kuning, beli sekarang. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Saya nak tanya kepada anda, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Adakah anda bersetuju kalau Mahathir perlu untuk dipenjarakan? Adakah anda bersetuju kalau Mahathir perlu dilaporkan kepada polis? Kes Mahathir dan Batu Putih setelah disiasat memang perlu untuk disiasat dengan perbuatan jenayah. Perlu ada laporan polis. Anda setuju tak? Kalau Mahathir sepatutnya dilaporkan kepada polis supaya dapat diambil tindakan, termasuklah dipenjarakan. Anda setuju atau tidak? Kenapa saya tanya ini? Rupa-rupanya ada 2 mangkuk ayun. Ada 2 mangkuk ayun yang saya fikir betul-betul jadi mangkuk ayun sekarang ini. Tak terpulang kepada anda nak kata apa katalah. Tapi ini pendapat saya. Ada 2 mangkuk ayun yang memang pelik. Ini pelik betul. Seorang ni daripada Pasir Gudang. Seorang lagi daripada Muar.
Dua-duanya mempertahankan Mahathir. Kononnya tak adil untuk Mahathir sebagai bekas PM untuk dilaporkan kepada polis, apalagi untuk dipenjarakan kerana dia ada jasa kepada negara. Oi Mangkuk Ayun. Alamak, oi Mangkuk Ayun. Kamu indah ingatkah kamu kasih penjara Najib Razak? Ha? Kamu indah ingatkah? Kamu tidak ingatkah kamu telah memenjarakan Najib Razak? Kamu tidak ingatkah kamu pernah berjuang mati-matian? Syed Saddiq pun termasuk juga tu dalam berkempen dulu tu, menang tu tahun 2018 tu. Syed Saddiq. Kamu tidak ingatkah sekarang buat-buat lupa, buat-buat kononnya perlu untuk mengenang jasa lah, itu jasa, ini jasa lah. Woi lah, hai. Lepas tu Syed Saddiq kata apa? Yang paling saya seronok, dia kata kalau nanti orang nanti pada masa hadapan, dia kata kalau orang tersilap, kalau orang terlalai, terlanjur tidak sengaja. Nanti kamu bacalah, kamu baca di dalam laporan terbaru di media-media sosial, di newspaper, Pasir Gudang dengan Muar ni tak setuju. Anda boleh baca apa mereka kata. Nanti pada akan datang dia kata kalau semua pemimpin negara ini mana yang terlanjur, terlalai, lepas itu tak sengaja, semua nak masuk penjara, semua masuk penjara. Apa? Syed Saddiq mau sebut dia sendiri kan tu? Dia mau mempertahankan diri dia kan tu? Kena 2 sebatan, kena 10 juta, kena penjara 7 tahun. Mempertahankan diri gitu. Mempertahankan diri gitu. Jangan kata pula kamu tidak sengaja, Syed Saddiq. Lepas tu dari Pasir Gudang pun sama juga. Pasir Gudang pun kata Mahathir ini berjasa kepada negara Amboi. Kalau semua fikir begitu, semua Perdana Menteri lepas ni boleh buat suka-suka hati dia aja. Perdana Menteri saya selepas ini semua boleh buat suka-suka hati sebab dia ada jasa kepada negara. Bila buat justification sama ada dia perlu untuk dipenjara, perlu untuk diambil tindakan, perlu untuk dijel, perlu untuk disiasat, tak payah siasat sebab dia ada jasa kepada negara. Betulkah perkara begitu? Saya pikir benda begitu salah. Salah, tetap salah. Ini kan pula kita bercakap tentang apa? Tentang kedaulatan negara Malaysia. Lepas itu Pasir Gudang boleh kata kita tak kalah habis. Betul, betul juga. Dia kata Batu Putih kita kalah. Tapi Batuan Tengah kita menang. Amboi, senang cakap macam begitu. Senang pula dia cakap begitu. Nanti kalau engkau ada tanah, Pasir Gudang, kalau ada tanah, kalau ada orang nak curi tanah kamu, tak apa, bagi separuh tu tanah, separuh lagi simpan, sebab kamu tak kalah habis. Boleh macam begitu. Ini bukan tentang tanah separuh, kau menang separuh, tidak. Ini kedaulatan negara Malaysia. Ini kedaulatan negara Malaysia. Yang saya hairan nih, kenapa Muar dengan Pasir Gudang ini tiba-tiba bersemangat pula untuk backing, untuk mempertahankan atuk tua ni? Apa hal dengan kamu ni sampai tiba-tiba jadi Mangkuk Ayun macam begini ni? Apa hal? Kamu ada apa-apa dengan Mahathir? Apa hal? Sepatutnya kita sokonglah siasatan. Dan kalau memang Mahathir tak ada masalah, tak bersalah, takut apanya? Kalau Mahathir tidak bersalah, kamu takut apa? Sekarang ini adalah masanya untuk Mahathir membuktikan bahwa dia tidak salah. Inilah peluang terbaik untuk Mahathir menyatakan bahwa dia tidak salah. Yaitu sanggup disiasat, masuk mahkamah. Di mahkamah itulah dia membetulkan keadaan. Kalau dia sudah menang di mahkamah, siapa lagi yang boleh kalahkan dia? Itu begitu. Tapi kalau tidak buat apa-apa, nanti tergantunglah. Tergantunglah ceritanya, tuan-tuan dan puan. Tergantung ceritanya. Pada pendapat saya secara peribadi, benda ni perlu untuk dilaksanakan.
Siasatan perlu dilaksanakan pertama untuk mempertahankan sistem perundangan yang ada di Malaysia, integriti negara Malaysia. Jangan kerana jasa segala-gala dijadikan halal. Jangan kerana orang berjasa dijadikan halal. Okey, boleh limpas. Tak nampak juga. Okey. Oh, kalau begitu semua orang boleh jadi Perdana Menteri yang korup. Dia majukan negara, nampak maju negara, tapi dia makan semua duit negara, dia jual semua tanah negara, boleh. Yang penting dia berjasa. Bolehkah begitu? Mana boleh. Pada pendapat saya memang perlu untuk disiasat, perlu ada orang yang membuat laporan polis yang dikenali lah. Jangan pula orang yang kampung je yang buat laporan polis. Buatlah laporan polis kepada pemimpin-pemimpin politik, orang-orang terkenal, orang-orang akademik, orang-orang yang memang berkredibiliti, ada kemampuan untuk buat laporan polis yang bagus, yang baik. Okey? So, itu pendapat saya. Tinggalkan komen anda. Apapun komen anda, itu pendapat anda. Tidak ada kena-mengena dengan orang lain. Masing-masing. Masing-masing. Apapun kita pertahankan negara kita Malaysia. Kita pertahankan negara kita Malaysia. Daripada kemusnahan. Kita tolak politik sentimen-sentimen. Diskriminasi. Sentimen-sentimen resis. Kita tolak beramai-ramai. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.